SAW dicampak di tengah panas, di tengah padang pasir panas. Yastasqun fala yusqaun. Depa dahaga minta air, tidak diberi setitik air pun kepada depa. Di dalam hadis Muslim dia sebut hatta matu, sehinggalah mati depa di tengah padang pasir yang panas itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tujuan hukum Islam ialah tuan-tuan nak menakutkan orang daripada buat jenayah. Tujuan hukum Islam ialah nak menakutkan orang daripada buat jenayah. Apabila orang takut, tidak ada jenayah. Apabila kita buat satu hukuman yang tidak boleh membangkitkan rasa takut orang tak heran. Sebab dalam Islam dia kata apabila orang mencuri dipotong tangan. Ayat yang akan datang kita akan baca, apabila orang mencuri dipotong tangan. Potong tangan itu dibuat wal yashhad azabahuma ta'ifatun minan nas. Tuhan kata hendaklah hukum itu dilaksanakan di publik supaya manusia melihat hukum itu. Bukan sahaja untuk menakutkan penjenayah itu supaya lain kali dia tidak buat lagi jenayah, bahkan nak menanam rasa takut kepada publik. Apabila publik tengok benda tu, mereka takut nak buat jenayah. Kalau dalam zaman kita hari ini disiarkan terus menerus dalam TV, siapa tak berani pergi situ tengok di rumah, tutup jari buka sikit tengok. Mudah-mudahan dengan itu manusia takut untuk melakukan jenayah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ulama bincang tentang hadis ini. Di antara perbincangannya ialah tentang hukum minum air kencing unta. Ulama berbeza pendapat. Kumpulan satu terdiri daripada Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal menghukum air kencing unta dan binatang yang halal dimakan adalah halal. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan kepada hadis ini, mereka buat satu kesimpulan hukum bahawa air kencing unta, dan mereka kiaskan sekali dengan mana-mana binatang yang halal dimakan, maka air kencing mereka itu tidak najis dan halal diminum. Dalil mereka hadis yang kita baca tadi. Manakala Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menghukum air kencing binatang, walaupun binatang itu binatang halal dimakan, air kencing tetap najis. Adapun hadis itu dia kata adalah kes-kes pengecualian dalam keadaan darurah, dalam keadaan darurat baru boleh. Saja-saja syok tengok lembu kencing nak pergi duduk tadah koleh, Imam Syafi'i kata tak boleh kerana dia tetap najis, dan najis tidak boleh dimakan dan tidak boleh diminum. Dalam kes hadis ni dia kata ini kes-kes tertentu, kes istimewa. Pasal apa? Bila Nabi suruh maka boleh. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Hukum menyamun. Dan ayat yang kita nak baca ni ayat 33 surah Al-Maidah. Turun pada Urainiyin. Suku Urainah, orang-orang dia dipanggil Urainiyin. Turun kepada mereka ni. Iaitu satu kabilah daripada Arab Badui. 8 orang mereka ini datang mereka ke Madinah, dan mereka itu jatuh sakit kerana tak tahan dengan cuaca Madinah. Maka mengizinkan Nabi SAW bagi mereka itu keluar pergi duduk di kandang unta yang ada 15 ekor untuk minum susu dan air kencingnya. Hadis kita baca tadi. Dia cerita balik sebagai sebab turun ayat ini. Maka tak kalah sehat mereka itu, membunuh mereka itu akan gembala unta tadi, dan mengambil mereka itu akan unta itu. Maka menyuruh Nabi SAW tangkap mereka itu, dan pasukan yang diutuskan oleh Nabi SAW itu diketuai oleh Kurz bin Jabir Al-Fihri. Itu nama pasukan yang Nabi hantar untuk pilihan puak-puak Urainah. 8 orang ini diketuai oleh Kurz bin Jabir Al-Fihri, dan kumpulan itu terdiri daripada 20 orang. Maka akhirnya ditangkap mereka itu. 8 orang itu berjaya ditangkap oleh pasukan 20 orang ini, dan diazab mereka itu dengan congkir biji mata dengan besi hangat. Congkir biji mata keluar dengan besi hangat, dan dikerat tangan mereka itu, dan dijemur mereka itu pada tengah panas sehingga mati.
Nampak tuan-tuan? Apa yang dia tulis di dalam tafsir ayat ini selari dengan apa yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Kata dia, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Hanya saja balasan segala mereka yang perang akan Allah dan Rasulnya dengan perang orang Islam. Itu dia. Orang yang samun dipanggil mereka ni sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul. Apabila orang yang samun, maksudnya dia samun daripada orang ramai. Dia buat benda yang dilarang Allah, yang dilarang Nabi, maka mereka dipanggil sebagai orang yang memerangi Allah dan Nabi. Dalam hudud dipanggil hukum hirabah, dia panggil hukum hirabah. Saya lagi nanti cerita sepintas lalu tentang hudud. Kisah samun dia masuk di dalam bab hirabah, bab perang Allah dan Rasul. Kerana mereka ini memerangi Allah dan Rasul, mereka bunuh orang tu, mereka samun harta yang orang tu jaga, mereka congkir biji mata orang tu dan sebagainya. Mereka ni telah memerangi Allah dan Rasul. Maka Tuhan kata, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Balasan bagi mereka yang perang Allah dan perang Rasul dan perang orang Islam itu, wa yas'auna fil ardi fasada, dan kesalahan mereka ni kerana berbuat fasid, buat rosak di atas muka bumi, akan sebagai fasid, akan sebagai rosak, yakni dengan menyamun. Orang yang mencetuskan kekacauan adalah orang yang buat rosak atas muka bumi. Kita nak hidup dalam dunia ni secara harmoni. Bila ada orang yang mencetuskan ketegangan, dia orang yang buat kerosakan kepada keharmonian. Kita nak hidup atas dunia ni berbilang kaum. Tuhan kata, kami jadikan manusia ni syu'uban wa qabaila lita'arafu. Siapa buat orang Melayu? Allah. Siapa buat Cina? Allah. Siapa buat India? Allah. Siapa buat Iban? Siapa buat Kadazan? Siapa buat orang putih? Siapa buat segala orang yang ada dalam dunia ni? Allah. Allah yang buat semua manusia ni. Allah bukan buat nak suruh bergaduh. Allah buat semua manusia berbagai-bagai bangsa ni lita'arafu, supaya hampa kenal mengenai di antara satu sama lain, supaya hampa hidup dengan harmoni. Itu tujuan Allah jadikan manusia berbilang-bilang bangsa, berbagai-bagai etnik di dalam dunia ni. Tujuan supaya suruh jadi kawan. Allah tidak buat manusia nak suruh kita sama kita ni bergaduh berkelahi, suruh kita cari pasal, suruh kita cetus ketegangan. Allah tidak suruh kita buat benda-benda macam ni. Apatah lagi Islam sama Islam. Tidak boleh kita mencari titik perbezaan. Kita disuruh cari titik persamaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah marah kepada mana-mana manusia yang Allah bagi dia jadi di dalam dunia ni, tiba-tiba dia buat kacau di dalam dunia ni. Allah tak suka. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan berbuat fasid, buat rosak mereka itu di atas muka bumi ini sebagai fasid, sebagai kerosakan, seperti menyamun. Tak boleh. Tiap-tiap orang daripada kita bangkit pagi duk fikir nak pergi kerja, nak pergi cari makan, nak bela anak bini, nak hidup secara harmoni. Tiba-tiba mai satu orang suka-suka hati pecah rumah kita, curi harta benda kita. Dia sudah membuat satu benda yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tuan-tuan, belah seberang sana ada kawan rumah dalam masa sebulan kena pecah 3 kali. Sebulan 3 kali kena pecah rumah. Dia kata, Ustaz, saya pasang grill rumah saya. Depa jack grill tu, depa jack. Dia masuk dalam rumah bukan saja dia nak mencuri, bahkan dia mencederakan orang dalam rumah. Anak kecil tak pasal-pasal, tak ada dosa apa, budak innocent, budak tak ada dosa apa, dia pergi kerat jari budak tu sepuntung pasal pak tak mau bagi duit ke dia. Pencuri masuk dalam rumah minta duit dekat bapak ni, bapak kata tak ada duit, dia ambil anak umur 3 tahun, dia kerat jari sepuntung. Mana duit? Hang kata tak ada, aku kerat sepuntung lagi. Orang macam ni kita nak kesian kat dia. Kita tak mau bagi dia kena hukuman yang ditentukan Allah pada dia. Kena dekat jiran kita tak apa, kena dekat orang kampung kita tak apa. Kalau kena dekat cucu kita macam mana? Kalau kena dekat anak kita macam mana? Kalau kena dekat kita macam mana? Takkan apabila kena dekat kita baru kita nak hukum Allah. Bila kena kat jiran kita, kita tak mau hukum Allah. Takkan kita bersikap macam tu.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi. Bahawa orang yang menyamun itu dibunuh akan mereka itu. Kalau mereka masuk menyamun dan membunuh orang, dibunuh mereka itu. Aw yusallabu, ataupun disula mereka itu. Sula di sini bukan maksud sula semerah padi itu. Yusallabu dalam bahasa Quran ini bukan yang semerah padi pi ambil buluh runcin pi cucuk kok pungkong keluar kok mulut. Itu semerah padi punya version, bukan Quran punya version. Yang maksud yusallabu di sini ni apa dia? Orang yang menyamun dan membunuh orang ketika dia menyamun. Imam Syafi'i kata apa? Dihukum bunuh. Selepas bunuh, mayat dia dimandikan. Selepas dimandikan, mayat dia disembahyangkan, tetapi mayat dia diletak di satu kayu. Diletak di satu kayu antara tempoh sehari ke 3 hari. Sebagai i'tibar kepada orang lain. Kalau siapa pergi buat kerja samun selepas ini, inilah hukuman dia. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Diikat. Yang maksud yusallabu tu diikat di sebatang kayu. Ikat tangan dia, dia dah bunuh, dah mati, dah mandi, dah semayang dia. Mayat dia diletak di situ untuk tempoh 1 hari ke 3 hari. Tengok kesesuaian. Kemudian baru dikebumikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.